macam kalah, dan itulah yang berlakunya perselisihan di antara Umar Khattab dan juga baginda Nabi SAW. Umar bukan dia nak derhaka pada Nabi, Umar bukan dia nak lawan cakap Nabi, tidak. Tapi sebab dia rasa kita berpihak di pihak kebenaran. Kenapa perlu tunduk kepada kebatilan? Yang itu yang buatkan Umar ni marah lah. Sebab Umar ni jenis, dia digelar Al-Faruq kan. Al-Faruq ni artinya orang yang membezakan di antara perkara yang betul dan perkara yang salah, perkara yang hak dan perkara yang batil. Okay, Umar ni. Jadi bagi dia, Nabi ni Rasul. Kita ni bawa ajaran agama ni. Kita ni di pihak yang kebenaran. Kenapa kena dengar cakap orang yang batil, orang musyrik? Yang itu Umar marahlah dengan keputusan Nabi. Jadi perselisihan tu berlaku. Bila Nabi kata apa, tak apalah, kita balik. Tak apa, kita balik. Nabi lalu kata Umar Khattab, bila kita nak datang buat tawaf balik? Bila kita datang nak buat umrah balik? Bila kita nak? Dia tanya tak berhenti. Sampailah Allah turunkan ayat, Inna fatahna laka fatham mubina. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kami telah memberikan kejayaan kepada kamu, wahai Muhammad, satu kejayaan yang paling jelas, yang paling nyata. Bila turun ayat tu, kata Umar Khattab kepada Nabi SAW, adakah ini ayat kemenangan? Lalu kata Nabi SAW, ya, inilah ayat kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Umar dengar turun wahyu tu, baru hati dia tenang. Selagi tu dia tak tenang. Selagi tu dia memang tak tenang. Memang marah. Kenapa kita kena tunduk kepada perkara-perkara yang batil? Tapi di sinilah kita belajar satu akhlak daripada Nabi SAW, iaitu Nabi ni dia sangat mencintakan perdamaian. Walaupun Nabi berada di pihak yang benar, tapi Nabi SAW tak nak berlaku sampai perselisihan, tak nak sampai berlaku satu pergaduhan. Tetapi Nabi memegang satu hikmah, iaitu nak orang-orang musyrik ini nampak kebaikan pada Nabi SAW. Dan kita tak nafikan, bila habis di perjanjian Hudaibiyah ni, apa yang berlaku? Ada beberapa tokoh Quraisy yang masuk Islam. Siapa? Antaranya Khalid bin Al-Walid. Inilah yang menjadi punca Khalid Al-Walid masuk Islam. Antara yang lagi, Amru bin Al-As. Siapa lagi? Antaranya Uthman bin Talha. Sampai Nabi bila nampak tokoh-tokoh Quraisy ni datang beriman pada Nabi, Nabi kata apa? Orang Quraisy telah menghantar kepingan jantung dia kepada kita. Maksudnya tokoh-tokoh utama mereka telah memeluk agama Islam. Okey. Ini hikmah lah. Kita dah pernah sebut dah contoh minggu lalu. Hikmah yang paling mudah sekali pelajaran ni adalah pada keluarga kita lah. Walaupun kita suami ke, kita isteri ke, berada di pihak yang benar sekalipun, tak semestinya kita ni kena tegakkan kebenaran tu sampai berlaku perselisihan, permusuhan, pergaduhan kan. Tak semestinya. Tapi gunalah hikmah-hikmah seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan kita dah sebut dah, walaupun perjanjian ni berat sebelah, tapi hakikatnya menang tu adalah pada Nabi SAW. Kita dah keluarkan dah, ada 4 kemenangan yang disebutkan oleh para ulama asbab daripada perjanjian Hudaibiyah. Okey, baik. Kita tengok muka surat 152. Okey, tengok 152. Oh, cucu bonda Cik Nuriha ni ya, Umar Khattab. Umar Al-Faruq. Insya-Allah, baik, mudah-mudahan. Okey, baik. Kita tengok muka surat 152, selesai je semua perjanjian ni, Nabi pun on the way balik ke Madinah. Bila Nabi SAW buat balik ke Madinah dan Nabi pun tak buat umrah, dan dijanjikan umrah tahun depan dipanggil sebagai umrah Al-Qadha. Umrah Al-Qadha. Maksudnya umrah gantilah tahun depan tu. Jadinya Nabi buat satu lembaran, istilah orang politik hari ni jajaran barulah. Nabi buat jajaran baru, misi dakwah yang barulah. Apa dia? Bermulalah marhalah baharu dakwah Rasulullah SAW. Setelah 6 tahun lamanya memberikan tumpuan kepada gerakan ketenteraan untuk menangkis serangan dan pencerobohan musyrikin Quraisy dan sekutu-sekutunya, maka perjanjian damai yang termeterai antara kaum muslimin dengan musyrikin Mekah akhirnya memberi peluang yang besar kepada Nabi dan para sahabat untuk mulai menyebarluaskan dakwah Islam ke kerajaan-kerajaan di sekitar Madinah. Okey, oleh sebab itu jika diperhatikan aktiviti Nabi dan para sahabat selepas perjanjian Hudaibiyah ini telah terbahagi kepada 2. Okey.
Baik, saya nak ingatkan lagi ibu-ibu. Nabi SAW ni, masa dia sampai ke Madinah ni, dia ada lebih kurang 4 musuh. Okay. Nabi ni masa sampai Madinah, dia ada 4 musuh. 4 musuh Nabi. 2 musuh luar kota Madinah, 2 lagi musuh berada dalam kota Madinah. Okay. Musuh luar kota Madinah siapa? Iaitu musyrikin Quraisy. Ini musuh yang paling utama. Yang kedua adalah musuh daripada Yahudi Khaybar. Ini 2 musuh utama. Manakala dalam kota Madinah pula, Nabi SAW ada 2 musuh. Siapa? Iaitu Yahudi-Yahudi yang berada dalam kota Madinah, Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Dan yang keduanya adalah musuh daripada kalangan orang munafik. Okay, 2 musuh tu adalah kalangan orang munafik. Okay. Saya ulang sekali ibu-ibu, takut ibu tak nampak. Nabi SAW sampai saja Madinah, Nabi ada 4 musuh. 4 musuh. 2 musuh luaran, 2 musuh dalaman kota Madinah. Musuh luar kota Madinah iaitu daripada kalangan orang Yahudi Khaybar. Orang Yahudi yang duduk dekat luar, yang duduk dekat kota Khaybar. Satu lagi musuh Nabi yang paling utama adalah daripada kalangan musyrikin Quraisy. Okay, itu 2 musuh dia. 2 musuh dalaman pula adalah kalangan orang munafik dan kalangan Yahudi-Yahudi yang duduk dalam kota Madinah. Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Okay. Sekarang ni kalau ibu-ibu perhatikan, 2 musuh dalaman tu kira kata selesailah walaupun ada ancaman. Antaranya 3 kabilah Yahudi yang duduk kat Madinah ni semua dah keluar dah. Quraizah dah keluar, Nadir dah keluar, Qainuqa pun dah keluar. Okay. Yang satu lagi adalah munafik. Munafik ni dia dah kira berdamai lah. Cuma dia ada permusuhan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kita anggap dalaman tu selesai. Okay. Cuma ada masalah dalaman sajalah orang-orang munafik. Manakala musuh luaran pula adalah daripada kalangan orang musyrikin Quraisy. Dah selesai dah selepas perjanjian Hudaibiyah. Selesai dah mereka ni. Yang tinggal satu je sebenarnya, iaitu Yahudi Khaybar. Jadi bila Allah Ta'ala kata inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami memberikan kemenangan kepada kamu wahai Muhammad, kemenangan yang jelas, kemenangan yang nyata tu adalah merujuk kepada kemenangan yang kemuncak nanti tu, iaitu lawan dengan Yahudi Khaybar. Okay? Sebab waktu tu semua selesai dah. Semua musuh-musuh utama daripada awal Nabi dakwah tu semua selesai dah. Okay? Semua dah selesai. Dan sebab itulah bila Nabi selesai menang lawan Yahudi Khaybar, barulah Nabi SAW declare kota Madinah itu adalah sebagai tanah haram seperti mana Nabi Ibrahim declare Mekah sebagai tanah haram. Sebab apa? Semua musuh tu dah selesai dah. Sebab tu kita nampak rentetan tu. Selepas yang ni berlaku macam ni kan. Okay. Contohnya macam kita tengah bincang ni, Nabi nak buat kerja dakwah ni kan, baru Nabi dakwah secara international lah. Hantar ke negara sekian, kerajaan sekian ni. Setelah apa? Setelah 3 musuh yang paling utama ni dah selesai. Tinggal satu je musuh, iaitu Yahudi. Dan Nabi berani buat sebab orang Yahudi ni dia tak bertindak. Kan Yahudi ni bangsa penakut, sangat penakut. Dia nak serang Nabi dalam perang Khandaq pun, dia minta pertolongan daripada Quraisy. Dia gunakan Quraisy untuk serang Nabi SAW. Jadi, sebab Nabi tahu watak Yahudi ni penakut, maka Nabi SAW gerakkan dulu kerja dakwah Nabi secara international. Antaranya macam mana? Inilah yang kalau ibu-ibu tengok dalam muka surat 152 tu dan 153, ibu tengok peta tu. Nabi buat dakwah tu secara jauh. Okay? Dia punya mileage jauh. Sampai ke Mesir, sampai ke Oman, sampai ke Bahrain, jauh. Ini gerak kerja dakwah Nabi SAW. Ini misi Nabi SAW. Cerdiklah kita nampak cerdasnya Nabi SAW. Kalaulah kita ibu-ibu adalah rezeki kan, mungkin ibu-ibu ada bisnes ke, ibu-ibu ada apa-apa ke, selalu saya tengok orang buat bisnes, dia akan letakkan surau contohlah, shopping complex ke apa ke, surau tu dia akan buat kecil je, perasan tak? Shopping complex ke, airport ke, apa-apa, butik ke, kalau dia nak sediakan ruangan solat tu kecil je. Ruangan solat tu kecil kan, ada kawasan tersembunyi. Kalau boleh tingkat atas sekali, kalau boleh tingkat paling bawah sekali, kalau boleh tepi tandas sekali. Itu biasa orang buat. Yang baru ni, kalau ibu-ibu tengok Qatar, dia buat
tempat solat tu secara international. Ni dakwah world class ni, dakwah world class. Macam mana dia buat? Dia buat ruangan solat itu ruangan berkaca. Kalau kita tengok memang cantik lah. Satu ruangan berkaca. Satu lagi tujuan dia buat berkaca tu supaya orang luar yang tak beriman, bila tengok orang Muslim solat, dia nampak daripada luar. Dia tak perlu sampai masuk ke dalam musallah ataupun dalam masjid. Dia tengok daripada luar, dia boleh nampak apa aktiviti orang Islam di dalam masjid. Itulah menyampaikan dakwah. Kita bukan agama keganasan kan. Kita duduk dalam masjid bukan buat, tapi kita solat, baca Quran, berzikir dan sebagainya. Biasa yang ini adalah perkara yang kita kena ketengahkan. Dan kalau lah ibu-ibu ada butik, contohlah butik ke, kedai ke apa ke, kalau nak buat masjid ke, buat surau dalam kita ni kedai ni, letak paling depan sekali. Saya nak cerita apa ibu-ibu? Ini pengalaman saya lah, sebab kita ambil pendekatan dakwah ni. Nabi berani nak tunjukkan dakwah sebab inilah kebenaran. Kebenaran tu bukan seperti mana yang Umar faham. Kita kena tegas sampai berlaku pergaduhan, perselisihan kan, sebab dia tak nak balik daripada Hudaibiyah tu. Tapi Nabi tunjuk kemenangan kita ni adalah dengan kita mampu berdakwah secara terbuka. Sebab itu saya nak tunjuk kontra ni macam ni ibu-ibu. Ni zaman kita ni. Ramai kalangan kita ni bila nak solat malu. Contoh kita pergi luar negara, tak ada surau. Kata, ni tak ada ruang ni. Okeylah solatlah tepi ni kat penjuru-penjuru airport kan. Solatlah, tak ada masalah. Tapi malulah, orang tengoklah nanti. Yang itu yang dia malu. Tapi kalau orang, contoh orang lukis karikatur Nabi SAW. Lalu dia buat satu demonstrasi. Dia bakar bendera. Kan? Dia ganas, dia tunjukkan akhlak yang buruk tu, dia tak malu pula. Faham tak? Faham tak saya? Nabi tunjukkan kepada kita, bila bawa agama ni dengan kebenaran, bawalah dengan misi perdamaian, bawalah misi dengan kasih sayang. Bukan bawa dengan misi pergaduhan, peperangan, perselisihan, pertelingkahan. Itulah watak yang kita nak belajar antara Nabi dengan Umar Khattab. Dalam cerita ni kita nampak Nabi di pihak yang benar. Umar pun di pihak yang benar, tapi kita kata Umar ni tak patut buat macam tu. Kenapa nak? Tapi sebenarnya watak Umar tu itulah watak kita pada hari ni. Okay? Kita nampak nak pertahankan kebenaran ni. Cara kita macam mana? Kita pun bertindak dengan keganasan. Kan? Buat demonstrasi itu ini kan, bergaduh. Kadang kita nak ajak orang pergi masjid ke apa ke, tapi bahasa kita, dia ni ahli neraka lah. Itulah bahasa kita. Jadi kita kena bawa pendekatan dakwah yang world class. Okay. Yang saya nak kata tadi, kalau ibu-ibu buat perniagaan, kalau ibu-ibu memang nak sediakan surau dalam rumah ke sekalipun, ataupun dekat kedai yang ibu-ibu miliki bisnes ke, buatlah surau tu di hadapan kedai. Sebab apa? Saya pernah tengok Telekung Siti Khadijah. Telekung Siti Khadijah ni, dia letak surau dia dekat butik dia tu depan kedai. Maksudnya dia bukan letak penjuru-penjuru ni. Tak, dia letak depan. Memang dia buat cantik-cantik. Tujuan dia apa? Inilah namanya dakwah. Inilah namanya dakwah. Jangan malulah buat benda-benda macam tu kan. Kita dalam part macam tu kita malu. Tapi part yang lain, kita yang lebih hero lagi kan. Itulah salahnya. Okay. Baik. Alright. Okay. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok macam mana Nabi susun kerja dakwah dia. Tengok pertama. Antara gerakan dakwah yang dilaksanakan oleh Rasulullah adalah mengutus surat kepada raja-raja dan pemimpin sebuah kerajaan. Okay. Nabi target kerajaan. Sebab apa? Secara officialnya Madinah ni dah jadi kerajaan lah. Quraisy iktiraf dengan melalui perjanjian tadi tu. Maka sudah tentulah Nabi hantar daripada kerajaan ke kerajaan. Sebab itu Nabi pegang mana-mana raja-raja di seluruh sekitar Madinah Al-Munawwarah. Ini menunjukkan kepada kita Nabi SAW ni adalah pemimpin yang international lah. Sebab dia sedar dan dia kenal siapa pemimpin kerajaan yang berada di sekitar Madinah. Dia bukan pemimpin yang jago kampung je, tapi dia sebarkan ajaran dakwah ni. Maka tengok yang pertama Nabi hantar kepada An-Najashi, Raja Habsyah. Kat mana peta dia? Ibu-ibu boleh tengok kat peta sebelah tu. Okey, tengok nombor 1 kat bawah tu. Raja Najashi tu kat bawah. Okey. Raja Habsyah nombor 1 kat bawah tu. Jauh daripada Madinah sampai ke Habsyah. Lintas lautan. Kedua sampai ke Mesir, nombor 2. Daripada Madinah pergi ke Mesir, jauh. Kemudian yang ketiga sampai ke Parsi.
Ibu sendiri boleh tengok peta kan, sampai ke Parsi di Al-Madain tu. Keempat sampai ke Rom. Kelima sampai ke Bahrain. Keenam sampai ke Yamamah. Ketujuh sampai ke Damsyik. Ke-8 iaitu sampai ke Oman. Tengok Nabi SAW hantar. Kalau kita tengok, Nabi dah cover dah seluruh yang berada di pinggiran Madinah ni, kerajaan-kerajaan sekitar ni semua Nabi hantar. Dan kita tengok apa reaksi pemimpin-pemimpin ni. Tengok Raja Habsyah bila dapat surah dakwah Nabi beriman, dia masuk Islam. Okay, dia masuk Islam. Yang kedua, bila Nabi SAW hantar ke Mesir, pemimpin Mesir ni dia tak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Namun beliau menghormati kehadiran surat Nabi SAW. Okay, dia hormatlah, masih lagi sayang kepada pada pemerintah ni di sudut diplomatik lah. Okay, dia appreciate lah dengan surat yang dihantar oleh Nabi. Ketiga, iaitu bila Nabi SAW hantar ke Parsi, iaitu surat Nabi dikoyakkan. Dia marah, dikoyakkan. Allah Ta'ala runtuhkan kerajaan dia. Ini ibu-ibu boleh baca dari riwayat. Allah Ta'ala runtuhkan kerajaan. Sebab dia tolak dakwah Nabi, Allah Ta'ala runtuhkan kerajaan Parsi. Ini agama Majusi. Baik. Yang keempat, iaitu Nabi SAW hantar surat sampai ke Rom. Okay, Nabi hantar sampai ke Rom. Di Rom, ni pemimpin yang waktu itu yang dipimpin oleh Heraklius ni, tengok dia ni tak memeluk Islam kerana takut digulingkan. Hakikatnya, masa Maharaja Rom, dia duduk, dia dapat surat, dia hampir-hampir nak beriman. Sebab Maharaja Rom ni, Heraklius ni, dikatakan, dia sangat orang yang mendalami ilmu kitab Injil. Dia sangat mendalami dan dia sangat mengetahui kandungan-kandungan kitab Injil. Sebab itu bila Abu Sufyan masa dia berdagang ke Syam, dia ditangkap oleh Maharaja Rom dan ditanyakan kepada dia tentang Rasul yang menghantar surat ni. Okay. Yang ini disebutkan dalam satu cerita, Al-Imam Baihaqi sebut dalam kitab Dalailun Nubuwah. Imam Baihaqi kata apa? Bila Nabi SAW hantar surat ni kepada Maharaja Rom, Maharaja Rom ni dia dapat surat ni, dia terkejut. Sebab apa? Rasul yang disebut dalam kitab Injil tu hidup pada zaman dia. Rasul yang hidup dalam kitab Injil tu hidup pada zaman dia. Lalu dia pun tangkap. Dia tangkap siapa yang ada dekat Madinah, yang dekat Syam, yang satu bangsa dengan penghantar surat. Maksudnya sebangsa dengan Nabi SAW. Jadi kebetulan waktu tu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan sedang berniaga dekat Syam. Abu Sufyan ditangkap. Lalu Abu Sufyan ni menghadaplah kepada Maharaja Rom. Maharaja Rom tanya dia, kamu kenal ke siapa penghantar surat ni? Abu Sufyan kata, ya, aku kenal. Dia adalah Muhammad, dia sebangsa dengan aku, dia satu kampung dengan aku. Lalu Maharaja Rom tanya dia, Muhammad ni, dia ni pernah tak berperang dengan kamu? Berapa kali menang, berapa kali kalah? Abu Sufyan kata apa? Muhammad ni, dia telah berperang dengan kami. Dia menang sekali, kami menang sekali. Ini disebut dalam kitab Injil. Yang ditanya tu adalah yang ada dalam kitab Injil. Bila Abu Sufyan kata macam tu, perang Badar Nabi menang, perang Uhud Quraisy menang, apa kata Maharaja Rom? Ketahuilah Muhammad itu adalah Rasul. Maharaja Rom ni yang tak kenal Nabi, tak pernah jumpa Nabi, dia kata Muhammad itu adalah Rasul. Sebab apa? Watak Nabi tu dah disebut dalam kitab Injil. Okay, Maharaja Rom tanya lagi. Adakah Muhammad ini pengikutnya siapa kan? Muhammad ni pengikut dia siapa? Lalu dia kata pengikut Muhammad ni semuanya hamba-hamba, orang-orang miskin. Orang-orang kaya ada tapi tak ramai. Lalu kata Maharaja Rom, itulah adalah Rasul. Muhammad itu adalah Rasul. Kemudian dia tanya lagi macam-macam soalan tentang apa didikan dia, apa ajaran Muhammad, bla 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 bla. Sampailah setiap kali dijawab oleh Abu Sufyan, Maharaja Rom tetap kata Muhammad itu adalah Rasul, Muhammad itu adalah Rasul. Menyebabkan Abu Sufyan ni dia jadi bela tau. Dia macam mana dia nak kata Muhammad ni bukan Rasul? Dia sampai dia kata kalau Maharaja Rom ni masuk Islam, habislah semua orang kan. Lalu kata Abu Sufyan, dia kata macam inilah tuanku. Kalaulah Muhammad itu Rasul, satu hari Muhammad ni dia pernah berdusta pada kami, dia kata. Lebih kurang 6 tahun lepas, Muhammad pernah cakap dengan kami, iaitu dia pernah berjalan daripada Mekah sampailah ke Aliyah. Aliyah ni iaitu di Palestin. Dia pernah berjalan daripada Mekah sampai ke Palestin. Lalu dia naik ke langit,
dan dia patah balik ke Mekah dalam tempoh 1 malam. Maharaja Rom bila dengar tu terkejut. Maharaja Rom bila dengar terkejut, dia rasa macam, betul ke Muhammad membohong? Sedangkan watak-watak Rasul tu ada pada dia, dan seorang Rasul dia tidak akan berbohong. Abu Sufyan dah rasa confident dah waktu tu. Dia kata nampak Maharaja Rom dah mula curiga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tadi bila ditanya dia cakap Muhammad ni adalah Rasul, Muhammad adalah Rasul. Lalu nak jadi ceritanya ibu-ibu. Ini ibu-ibu boleh tengok dalam riwayat Al-Imam Buwaihaqi, iaitu kebetulan waktu tu ada salah seorang daripada pegawai di istana Maharaja Rom ni, dia ni adalah bekas, kita kata tok siak lah kepada Masjidil Aqsa. Tok siak tolong bersihkan masjid lah. Bila ditanyakan, dia cerita apa? Kalaulah betul apa yang dikatakan oleh Muhammad, mungkin itu yang berlaku kepada aku. Sebab dia kata apa? 6 tahun lepas. Ni pegawai dalam istana Maharaja Rom 6 tahun lepas, waktu saya bertugas di Masjidil Aqsa, satu malam selepas kami solat malam, kami tak boleh tutup pintu masjid, dia kata. Pintu Masjid Aqsa tu kami tak boleh tolak, tak boleh tutup. Bila tak boleh tutup, kata dia, kami ni terpaksa panggil seorang pendeta ni supaya tengok kan. Dia panggil pendeta ni. Sebelum dia panggil pendeta ni, dia panggil tukang kayu. Tukang kayu ni duk tengok pintu kayu ni, dia kata pintu ni tak ada masalah. Ensel dia okey lagi ni. Pintu pun elok. Dia kata pintu elok, ensel elok. Mustahil kalau pintu ni tak boleh tutup. Tapi memang tak boleh tutup. Lalu dipanggil satu pendeta ni datang. Dia tengok pintu, dia tengok langit. Dia tengok pintu, dia tengok langit. Lalu pendeta ni kata apa? Tak apalah, malam ni masjid ni jangan ditutup, biarkan. Sebab apa? Mungkin ada tetamu Tuhan yang akan datang ke Masjidil Aqsa. Ada tetamu Tuhan yang akan datang ke Masjidil Aqsa. Esok pagi, kata Tok Siak ni, kami tutup pintu masjid ni okey je, tak ada masalah. Malam tadi je tak boleh tutup. Dia kata kalau betul lah apa yang dikatakan oleh orang Arab ni, iaitu Abu Sufyan ni, kemungkinan itulah yang berlaku kepada aku 6 tahun lepas. Tengok yang membenarkan dakwah Nabi ni bukan orang Islam. Yang membenarkan ni adalah daripada orang Nasrani, orang Kristian. Ini yang disebutkan oleh Al-Imamu Baihaqi. Okey. Baik, itu antara satu cerita. Sebab itu dalam riwayat sebut apa? Maharaja Rom ni, ibu-ibu tengok poin nombor 4 tu. Maharaja Rom tu dia tak memeluk Islam kerana takut digulingkan. Dia nak masuk Islam sebenarnya. Dia nak masuk Islam. Tapi telah diancam oleh menteri-menteri dia. Dia kata kalau tuanku masuk Islam, tuanku kena turun daripada tahta, orang lain naik. Dia tak nak tinggalkan tahta dia, dia tak nak hilang jawatan dan kuasa dia, dia terus dalam keadaan kemusyrikan. Ibu-ibu kena tahu cerita ni sebab apa? Sebab lepas ni akan berlaku rentetan, ada satu perang namanya Perang Mu'tah. Dan ada satu lagi perang yang namanya Perang Tabuk. Nabi akan berperang dengan maharaja ni. Nabi akan berperang dengan maharaja ni. Satu Perang Mu'tah di Jordan, satu lagi Perang Tabuk di utara Madinah. Yang lebih hebatnya masa dalam Perang Tabuk tu, Nabi SAW ni dah sampai dah. Maharaja Rom ni, dia dah gerak, datang, turun ke Tabuk ni, tiba-tiba Maharaja Rom ni dia U-turn balik, dia patah balik. Sebab apa? Maharaja Rom ni dia tahu yang dia berhadapan itu adalah seorang Rasul. Dan dia tahu apa yang dia buat, dia tak akan menang. Dia tak akan menang. Sebab dia ni berpegang dengan kitab Injil, sangat berpegang dengan kitab Injil. Lalu dia tahu, kalau dia berperang dengan Rasul, dia tak akan menang sampai bila-bila. Sebab itu, dia turun dan dia patah balik. Ibu-ibu boleh tengok dalam Perang Tabuk, di hujung-hujung buku kita baca ni, ibu-ibu boleh tengok dalam Perang Tabuk tu, ibu boleh baca sejarah dia. Okay? Dia patah balik. Dia tak jadi perang. Sebab apa? Sebab keyakinan dia yang Muhammad itu adalah seorang Rasul. Okay? Baik, itulah. Itulah sebabnya, kitanya pengajaran ibu-ibu yang dirahmati Allah, iaitu kita ada kalanya menolak kebenaran walaupun kebenaran tu depan mata. Asbabnya apa? Asbab ada berhala-berhala yang lebih besar lagi. Berhala harta, berhala jawatan, berhala follower. Kita sanggup menafikan kebenaran sebab kita lebih mengutamakan harta-harta dunia ni kan. Sampai kita menolak kebenaran. Inilah pengajaran yang kita kena belajar. Kalau hari ini kita tengok, Allah kenapalah Maharaja Rom ni, kalau dia masuk Islam kan senang masuk syurga Allah. Kita nampak macam tu. Tapi hakikatnya bila kena pada tubuh kita, oh susah sebenarnya. Nafsu kita tu lebih besar lagi kalau kita tak berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey?
Kan? Tak, Bunda Mira pun kata dah tahu tapi ruginya dia tak masuk Islam. Sebab banyak benda yang menghalang. Kita pun macam tu juga hari ni. Kita tahu kebenaran. Tapi kita menafikan kebenaran tu sebab kita ada kepentingan yang lain. Okey. Baik, kemudian yang nombor 5. Nombor 5 tu Nabi hantar sampai ke Bahrain. Nabi hantar ke Bahrain. Bahrain akhirnya memeluk Islam bersama dengan kaumnya. Yang keenam, Nabi SAW hantar kepada pemerintah di Yamamah. Yamamah di antara Bahrain ke Oman tu ada satu tempat nama Yamamah. Nabi hantar dekat situ. Dekat Yamamah ni pula bersedia memeluk Islam sekiranya diangkat menjadi gubernur. Okey. Yang ketujuh, Nabi hantar kepada raja di Syam. Okey, namanya Haris Al-Ghassani. Dia ni duduk dekat sempadan ni lah, sempadan Syam ni. Nabi hantar surat dekat dia, utusan Nabi dibunuh. Nabi hantar surat kepada dia, utusan Nabi itu dibunuh. Sedangkan waktu tu mana-mana undang-undang, utusan-utusan ni dilindungi. Dia tak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh tentera je. Utusan tak boleh dibunuh. Tapi dia marah, dia bunuh. Dan asbab dia bunuh tu, nombor 7 inilah berlakunya perang Mu'tah. Asbab itulah berlakunya peperangan Mu'tah. Daripada asbab ni. Nabi marah, Nabi hantar tentera-tentera Islam pergi serang. Dan tentera tu paling ramai lah setakat itu. Iaitu Nabi hantar seramai 3,000 tentera Islam pergi perang Mu'tah. Sebab itu perang Mu'tah tu akan dikenali tak panggil Sariyah tapi dipanggil Ghazwah. Nanti kita bincanglah yang tu. Tapi ibu-ibu boleh tahu daripada benda ni lah punca kepada perang-perang yang berikutnya. Okey, yang ke-8 iaitu Nabi SAW hantar ke Oman dan mereka ni akhirnya memeluk Islam. Baik. Kalau ibu-ibu perasan, negara-negara teluk ni dia lebih mudah masuk Islam. Okey, negara-negara teluk ni dia lebih mudah masuk Islam. Kenapa negara teluk ni mudah masuk Islam? Oman masuk Islam, Bahrain masuk Islam, Yamamah. Okey, Yamamah tu dia pun bersedia nak masuk Islam. Kenapa ibu-ibu? Kenapa? Ada siapa nak teka tak? Kenapa mereka ni lebih mudah nak masuk Islam berbanding yang kerajaan-kerajaan lain tadi? Ada yang nak cuba? Mungkin dia tak ada pegangan agama, Ustaz. Okey, mungkin mereka tak ada pegangan agama. Okey, itu pertama. Lagi? Yang kedua? Yang kedua? Ada yang cuba? Yang kedua? Tak Dia ada? negara yang lemah yang perlukan sokongan. Macam mana? Dia negara yang lemah yang perlukan sokongan. Okey, negara lemah yang perlukan sokongan. Okey. 3? Ada nombor 3. Macam Arab Badui ikut Ustaz. Ikut je. Okey. Baik, jawapannya 3-3 betul. 3-3 betul. Betul. Memang mereka ni dia duduk di negara yang padang pasir. Okey, dia kawasan padang pasir. Dia bukan kerajaan yang kukuh. Dia tak kuat. Dia memang perlukan sokongan kerajaan lain. Okey. Mereka pun tak ada agama tetap. Dia tak macam yang lain. Yang lain tu memang ada kitab samawi dia. Ada yang berpegang dengan agama Majusi dia. Ada yang berpegang dengan agama Nasrani dia. Jadi mereka ni kerajaan-kerajaan yang kukuh dah. Lama dah. Kerajaan-kerajaan besar. Dan mereka ni ada agama-agama rasmi mereka. Berbanding yang Yamamah, berbanding Bahrain, berbanding Oman ni, mereka ni kalau ibu tengok dia adalah kawasan padang pasir, Badui. Dia bukan kerajaan kukuh dan dia tidak ada ajaran agama yang tetap. Sebab itu bila sampai ajarkan dakwah ni, dia beriman. Dia mudah untuk terima. Okay. Tapi yang lebih utama lagi sebenarnya, dia adalah kawasan yang Allah Ta'ala janjikan umat Nabi SAW seramai-ramainya di kawasan tersebut. Ibu-ibu ingat tak? Masa Nabi SAW naik peristiwa Isra' Mi'raj, dia nak cerita ni, bulan depan masuk Rejab ni, Isra' Mi'raj. Masa peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi naik ke langit kan? Nabi SAW nampak ada 2 sungai. Sungai Furat dengan sungai apa? Sungai Furat dengan sungai Nil. Sungai Furat dengan sungai Nil. Dua-dua sungai ni Nabi nampak di dalam syurga Allah. Nabi nampak ada 2, di dalamnya ada syurga Allah. Yang Nabi nampak sebenarnya ada 4 sungai. Nabi nampak ada 4 sungai. Ini riwayat sahih. Nabi nampak 4 sungai. 2 sungai Nabi nampak sama-sama. 2 lagi sungai Nabi nampak jelas. Iaitu sungai Nil dan juga sungai Furat.
Para ulama hadis kata apa? Dua sungai yang Nabi nampak tu bukan menandakan dua sungai itu daripada syurga. Ramai orang terjemahkan hadis tu, dua sungai ni adalah dua sungai syurga. Sebenarnya tidak, bukan dua sungai syurga. Dua-dua sungai ni bukan sungai syurga, bukan. Dua sungai yang Nabi nampak ni, Nil dengan Furat ni, dua-dua tu adalah penyejuk hati Nabi ni. Kenapa saya kata penyejuk hati Nabi? Sebab waktu Nabi naik dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi ditolak dakwah di Mekah. Nabi ditolak dakwahnya di Taif. Kemudian Nabi SAW baru kematian pakciknya, baru kematian Khadijah. Jadi waktu tu Nabi sedih. Bila Nabi nampak dua sungai tu, Nabi happy balik. Kenapa Nabi happy? Sebab Allah menjanjikan Muhammad, kamu jangan berhenti dakwah. Jangan berhenti, terus dakwah. Kerana apa? Sebab kamu tengok hasilnya, semua negara ataupun rakyat yang duduk dekat antara dua sungai ni, dua laluan utama. Zaman dulu kan jalan raya dia, highway dia sungai lah. Itulah kawasan pengangkutan mereka kan. Dua sungai ni semuanya adalah umat kamu. Allah Ta'ala tunjukkan. Mana-mana negara yang duduk di antara dua sungai ni semuanya umat kamu. Bila Nabi nampak, Nabi tak rasa putus asa lah. Sebab apa? Nabi tahu kalau aku berhenti, aku tak akan berhasil. Jadi aku kena teruskan sebab dah nampak dah hasilnya macam mana. Macam kita lah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Bayangkan kita dah putus asa dah. Buat ni tak dapat. Buat macam ni gagal. Buat macam ni gagal. Tiba-tiba ada orang datang. Beri kepastian pada kita. Kamu tengok. Kalau kamu dapat, ini hasil yang kamu dapat. Macam ni, macam ni, macam ni. Naik balik semangat kita. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW. Sebab itu Nabi yakin apa yang Nabi buat pada malam Isra Mi'raj itulah. Itu antara cara Allah Subhanahu Wa Taala menyejukkan hati baginda Nabi SAW. Okey. Cumanya macam Habsyah tu, ya. Habsyah tu walaupun dia satu kerajaan dan dia beragama Nasrani, Kristian, tapi dia beriman kepada Allah dan Rasul sebab kerana dia ni adalah raja yang adil dan dia ni raja yang betul-betul berpaut kepada kebenaran. Dia tak taksub kepada sekian-sekian fahaman. Macam kita lah. Mungkin daripada kecil kita diajar macam ni, macam ni, macam ni. Kemudian kita pun taksub. Bila datang kebenaran, kita susah nak terima. Saya rasa tak boleh terima lah ni. Tapi tidak. Kebenaran ni, dia tak taksub. Dia hanya taksub kepada kebenaran saja. Bila dakwah sampai ke Habsyah je, walaupun dia ni beragama Nasrani, walaupun dia ni adalah maharaja kepada satu kerajaan, tapi dia tetap beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Tetap beriman. Dia beriman tu, asbab adalah kerana dia melihat kebenaran itu ada pada Nabi SAW. Kalau ibu-ibu ingat lagi, saya pernah cerita pada ibu-ibu, Raja Habsyah ni dia beriman adalah setelah sepupu Nabi namanya Ja'far bin Abi Talib ni, dia singgah ke Habsyah, dan bila ditanyakan kepada Ja'far ni, Ja'far telah memetik surah Maryam. Dia baca Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, dia baca. Bila dia baca, siapa nama ni? Raja Habsyah ni bila dia dengar, dia tahu itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Dia tahu itu adalah wahyu daripada Allah. Dan surah itu bercerita tentang Maryam. Satu agama yang dia percayai, iaitu tentang Nabi Isa dan juga ibunya Maryam. Okay. Jadi bila dia mendengar surah tu, dia beriman. Dan ada juga orang yang racun raja ni, dia kata apa? Kamu jangan beriman dengan Muhammad ni. Apa dia? Dia kata, sebab kalau kamu beriman dengan Muhammad, kamu kena tanya pada Muhammad, apa pandangan Muhammad kepada Isa dan apa pandangan Muhammad kepada Maryam. Sebab agama Nasrani kan beriman Nabi Isa ni sebagai Jesus, sebagai Tuhan dia. Jadi dia tanya, kamu tanya pada Muhammad, apa pandangan dia pada Tuhan-Tuhan kamu tu, Isa AS. Lalu ditanyakan kepada Ja'far. Raja Najasyi ni tanya pada Ja'far. Ja'far ni dia takut. Lalu dia kata apa? Walau macam mana pun saya akan tetap cakap dengan kebenaran. Qulil haq wala kana murra lah. Saya cakap walaupun pahit. Walaupun saya ni dimarahi ke nanti dengan Maharaja Habsyah ni, saya tetap akan bercakap benda yang benar. Seperti mana yang Rasul ajar pada kita, macam itulah saya akan sampaikan. Lalu dipanggil. Raja Najasyi pun panggil. Lalu ditanyakan pada Ja'far, apa pandangan kamu tentang Isa AS? Lalu kata Ja'far, huwa abduhu wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan dia adalah utusan Allah. Dia tak kata Jesus tu adalah anak Allah ataupun Tuhan.
Tapi dia kata itulah hamba Allah dan itu adalah pesuruh Allah. Raja Najasyi ni dia bangun daripada kerusi tahta dia, dia turun ke bawah, dia pegang satu tongkat. Orang ingat dia nak pukul Jaafar tu. Tiba-tiba dia buat satu garisan dekat atas lantai, dekat dalam istana dia. Dulu lantai berpasir kan, dia buat satu garisan. Lalu dia kata apa? Agama kamu, wahai Jaafar, iaitu Islam, dan agama aku, iaitu agama Nasrani ni, kita berada di atas landasan garisan yang sama. Kita berada di atas satu landasan garisan yang sama. Yang itulah yang menjadi asbab Najasyi ni akhirnya beriman kepada Allah dan juga Rasul, iaitu Nabi SAW. Sebab itu, bila Najasyi ni wafat, Nabi SAW sendiri yang solatkan jenazah Najasyi. Walaupun Nabi ni tak pernah jumpa Najasyi, Najasyi pun tak pernah jumpa Nabi, iaitu dengan cara salat ghaib. Jadi salat ghaib. Itulah ceritanya. Okey, baik, selesai. Ini pendekatan dakwah Nabi SAW setelah perjanjian Hudaibiyah. Baik, yang kedua pula, aktiviti di medan perang. Okey, biarpun begitu, baginda tetap terus memantapkan persediaan yang lebih rapi di medan ketenteraan untuk berdepan dengan serangan kabilah-kabilah Arab Badui yang belum terikat dengan perjanjian. Juga serangan dan tipu muslihat licik daripada kaum Yahudi yang telah diusir ke Khaybar. Ini musuh Nabi lah ni. Musuh yang Nabi yang akan hadapi selepas perjanjian Hudaibiyah. Lepas ni ibu-ibu akan tengok, musuh-musuh Nabi ni bukan lagi orang Quraisy. Orang Quraisy dah selesai dah masalah. Okay? Sekarang ni isu dia adalah Arab-Arab Badui yang Nabi tak sampai lagi. Kan sebelum ni dah hantar Sariyah. Ketenteraan Nabi dah hantar dah. Sampai kat satu kampung, satu daerah, mereka akan diikat perjanjian. Mereka akan beriman. Tapi banyak lagi kampung yang belum sampai lagi. Jadi misi Nabi adalah untuk hantar sahabat-sahabat berjumpa dengan Arab-Arab Badui ini, mengislamkan mereka, mengikat perjanjian damai dengan mereka. Tapi perang yang paling utama lepas ni adalah perang Khaybar. Perang Khaybar itulah Fatham Mubina. Itulah kemenangan yang Allah berikan kepada baginda Nabi SAW. Okey, baik, khalas. Selesailah tahun yang ke-6 Hijrah. Selesai. Sekarang ni kita menuju kepada tahun ke-7 Hijrah. Okey, ibu-ibu boleh? Boleh Ustaz, insyaAllah. Ustaz, sikit sebelum masuk ke tahun ke-7 tu. Okey, boleh, silakan. Macam Raja Najasyi tu kan, Hmm. dia tak diiktirafkan sebagai sahabat Rasulullah kan sebab tak pernah jumpa, betul? Betul. Betul. Okay. Tapi Rasulullah solat ghaib untuk dia adalah solat yang pertama kan yang disyariatkan. Ya, betul. Masya-Allah. Asbab solat jenazah kepada Najasyi ni lah akhirnya menjadikan solat ghaib itu sebagai syariat dan menjadi panduanlah kepada kita ni untuk solat ghaib. Kalau kita tak sempat datang ke apa, kita dibenarkan untuk solat ghaib. Tapi solat ghaib ni bagi masyarakat kita pelik untuk dibuat. Contohlah selalunya kita ni tak apa, tunggulah saudara mara ni sampai tengok dulu barulah kita nak ke bumi kan, kesian mereka ni tak jumpa ni, tak dapat solat jenazah nanti. Sebenarnya tak. Nabi ajar segerakan kebumikan jenazah yang meninggal ni, segerakan, jangan ditangguh-tangguh. Jangan dibiarkan semalaman ke apa, segerakan. Kemudian lepas tu kalau yang saudara-saudara ke kawan-kawan yang baru sampai, sebenarnya cara paling mudah solat saja solat ghaib di atas kubur tu. Dia tidak ada halangan dan tempoh dia dalam tempoh 3 hari. Okey. Tempoh dia adalah dalam 3 hari. Okey, 3 hari dalam tempoh tu dibenarkan. Maksudnya mana-mana kenalan datang dia boleh solat jenazah secara ghaib. Ataupun kita tak sempat sampai ke kawasan perkuburan, kita berada di kawasan kita, luar negara ke ataupun di negeri lain ke, dibenarkan untuk kita solat ghaib untuk jenazah. Tak ada isu pun. Ini satu ilmu lah yang kita boleh belajar. Okey? Baik. Sekarang kita tengok tahun ke-7 Hijrah. Okay, tahun ke-7 Hijrah. Baik, era Madinah pasca perjanjian perdamaian Hudaibiyah. Tengok 155 tu. Okay, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fatah. Kata Allah Ta'ala, demi sesungguhnya Allah membenar Rasulnya dalam perkara mimpi itu dengan kenyataan yang benar. Okay, saya bawa teks Quran tu ibu-ibu sekejap.
Okey. Ibu-ibu tengok ayat ni. Okey. Okey, baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, demi sesungguhnya Allah tetap menyatakan benar Rasulnya dalam mimpi itu dengan kenyataan yang sebenarnya. Biru'ya bil haqq. Kalau ibu perasan, yang ni adalah cerita tentang Nabi mimpi yang dia buat ibadah umrah di dalam Kaabah tu. Kan? Sebab itu Nabi kata pada sahabat, aku nak pergi buat umrah lah dekat Mekah, maka 1400 sahabat keluar daripada Madinah buat umrah dengan Nabi, tapi terhalang. Jadi turunlah dalil ini, surah ini, untuk beritahu kepada Nabi dan para sahabat, mimpi Nabi itu bukan dusta. Mimpi Nabi itu adalah kebenaran. Sebab apa? Dia akan dia menjadi punca kepada sebab-sebab yang lain, kemenangan-kemenangan yang lain. Bayangkan kalau Nabi tak didatangkan mimpi itu dan Nabi tak pergi ke Madinah untuk buat ke Mekah untuk buat ibadah umrah. Boleh berlaku ke perjanjian Hudaibiyah? Boleh berlaku ke pendekatan dakwah ni? Tak. Inilah punca dia. Inilah punca. Kalau tidak, hanya berterusan lagi berperang di antara Nabi dan juga orang-orang Mekah. Tapi sebab mimpi itulah berlakulah perjanjian, berlakulah peristiwa-peristiwa yang akan disebutkan selepas ini. Okey. Kemudian Allah Taala kata apa lagi? La tadkhulunnal masjidal haram. Dan sesungguhnya kamu tetap akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Allah sebut kat sini. Allah sebut la tadkhulunna, ada huruf lam dekat sini, ada nun bersabdu dekat sini. Itu adalah sebagai tanda kepastian. Kamu pasti akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Insya-Allahu aminin. Insya-Allahu aminin. Allah sebut insya-Allah, iaitu dengan kehendak Allah, aminin, dalam keadaan keamanan. Dalam keadaan keamanan, kamu mampu sempurna. Aminin ni artinya kamu mampu buat ibadat masuk Mekah, buat ibadah umrah dengan sempurna, dengan damai tenteram, tidak ada gangguan. Ini jaminan Allah. Muhallikina ru'usakum, dan kamu akan mencukur kepala kamu, tahallul. Wal muqassirin la takhafun, dan kamu juga akan menggunting rambut kamu, la takhafun, dan kamu tidak akan rasa takut dengan serangan-serangan daripada musuh ataupun berlakulah pengkhianatan, tak berlaku. Tengok ayat ni Allah beri jaminan pada Nabi SAW. Pertama, Allah benarkan mimpi Nabi itu, sebab itulah yang menjadi rentetan peristiwa-peristiwa lepas ni, kemenangan-kemenangan lepas ni. Yang kedua, Allah jamin Nabi akan masuk kota Mekah, insya-Allah, dengan kehendak Allah. Kenapa Allah Ta'ala sebut perkataan insya-Allah ni? Sebab nak bagi tahu benda ni berlaku atas kehendak Allah. Benda ni berlaku atas kehendak Allah. Allah bukan tak membenarkan, cuma Allah tangguhkan sahaja. Kalau orang Melayu hari ni dia kata apa? Kalau tengok filem kan, hero dia kalau awal, hero kalau awal, istilahnya kan, dia akan datang juga kemenangan tu. Sebab tu Allah kata insya-Allah. Allah jamin, aminin, dia akan masuk dengan keamanan. Kemudian dia akan bercukur, sempurnakan ibadah-ibadah dia, ataupun dia akan bergunting, dan la takhafun, dan dia tak perlu takut pun serangan daripada musuh ke, ada orang khianat ke, tak akan berlaku. Sebab apa? Terikat dengan perjanjian tersebut. Lalu kata Allah, fa'alima ma lam ta'lamu. Fa'alima ma lam ta'lamu. Kerana Allah Ta'ala ni fa'alima, dia mengetahui ma lam ta'lamu, apa yang kamu tak tahu. Allah tu tahu apa yang manusia tak tahu. Faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala inilah telah menyediakan satu kemenangan yang dekat dah. Fathan qariba, kemenangan yang dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ayat-ayat ni turun, wahyu ni pada Nabi, Umar Khattab dengar ayat ni turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar lah menjadi orang yang paling menyesal dengan tindakannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di penghujung usia Umar tu dia kata apa? Dalam hidup aku ni yang paling aku ralat, yang paling aku sedih adalah kerana aku bertelagah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hudaibiyah. Itu peristiwa yang paling dia ralat sebab dia bertingkam lidah dengan Nabi SAW. Kita tahu niat dia bagus. Niat dia adalah untuk menegakkan kebenaran. Tapi dia telah macam marah-marah lah kepada baginda Nabi SAW. Sebab itu agama ni dia tak bertindak atas kekerasan, keganasan. Tapi dia dengan kebijaksanaan, dengan hikmah. Okey, baik.
selesai. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok muka surat 156, 157. 156, 157. Untuk hari ni kita tengok dulu dia punya timeline untuk tahun ke-7 Hijrah. Kita tak masuk perang lagi. Kita tengok timeline sahaja. Okey, ibu-ibu tengok 156, 157. Ini adalah tempoh setahun. Start daripada Muharram sampailah ke Zulhijjah pada tahun ke-7 Hijrah. Ada berlaku berapa perang? Iaitu sekitar dalam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada sekitar dalam 13 peperangan yang berlaku dalam tempoh ni. Okey, 13. Baik, pertama apa dia? Namanya Perang Zu Al-Qarad. Perang Zu Al-Qarad. Yang kedua namanya iaitu Perang Khaybar. Ini Perang Khaybar ni lah yang menjadi kemenangan besar kepada Nabi SAW. Sampai sahabat kata apa? Sebelum ni, kami ni tak pernah rasa kenyang ketika makan. Sekarang ni baru kami rasa nikmat kekenyangan ketika makan. Ini nikmat. Sebab bila Nabi menang, Nabi dapat tawan, dapat tanah-tanah tu. Tanah-tanah Khaybar ni luas dan dia dipenuhi dengan kebun-kebun tambak. Ada hasil dia. Jadinya dia menjadi harta ghanimah lah kepada Nabi dan para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi ini jadi kaya raya lah. Tapi lepas tu ada isu lain. Ada yang bertanya-tanya mana tanah-tanah yang Nabi dapat tawan tu. Ini nanti kita akan bincang. Okey, ada isu lain lepas tu. Okey. Baik, waktu ni lah betul. Terima kasih Bonda Azrina. Waktu ni lah Nabi SAW berjumpa dengan Safiyah binti Huyai. Nabi kahwin dengan Safiyah binti Huyai. Satu-satunya isteri Nabi yang bukan berbangsa Arab, tetapi adalah berbangsa Yahudi. Ini isteri Nabi SAW. Okey. Baik, kemudian adanya Sariyah Aban bin Sa'id. Adanya Sariyah Ghalib bin Abdullah Al-Laythi. Okey. Sariyah-sariyah ni lah dihantar, tujuan dia adalah untuk mengislamkan orang-orang Arab Badui ni. Semua laluan-laluan tu Nabi dah nampak dah. Okey. Kita dah target laluan ni dah Islam, laluan ni Islam. Okey, laluan-laluan yang ni Nabi minta mereka ni pula pergi untuk mengislamkan kawasan-kawasan Arab Badui itu, perkampungan tersebut. Kemudian berlaku lagi satu, Perang Zatul Riqa. Perang Zatul Riqa. Kemudian berlaku lagi Sariyah Zaid bin Harithah. Kemudian berlaku Sariyah Umar Khattab. Kemudian berlaku lagi Sariyah Ghalib bin Abdullah. Sariyah Abdullah bin Rawahah. Kemudian Sariyah Bashir bin Sa'ad. Kemudian Sariyah Abu Hadrat Al-Aslami. Kemudian Umrah Al-Qadha. Umrah Al-Qadha ni lah umrah yang menggantikan pada perjanjian sebelum ni, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Dia berlaku pada bulan Zulkaidah. Buat umrah pada bulan Zulkaidah. Kemudian tahun yang Zulhijjah tu berlakulah Sariyah Ibnu Abu Al-Auja' Al-Sulami. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tengok nombor 57 tu Umrah Al-Qadha. Nabi buat umrah, kenapa Nabi buat umrah bulan Zulkaidah? Kenapa Nabi buat umrah bulan Zulkaidah? Sebab perjanjian Hudaibiyah meletakkan Nabi kena buat umrah ni tahun depan. Dalam tempoh 3 hari. Kan dia bagi 3 hari kan. Nabi masuk tu, dia bagi Nabi 3 hari ni boleh bermalam dekat Mekah. Itu yang disebut sebagai aminin tadi tu. Nabi ni Allah jamin masuk kota Mekah dalam keadaan aman. Dia boleh buat ibadah umrah dengan sempurna, dengan bertenang-tenang. Dia tak bergaduh-gaduh dah dengan orang-orang lain. Tak ada dah. Dan dia bagi jaminan 3 hari Nabi dibenarkan masuk. Okay? Dan tempoh tu adalah setahun. Zulkaidah tu adalah tempoh setahun. Sebab perjanjian Hudaibiyah berlaku pada bulan Zulhijjah. Okay? Dia berlaku pada bulan Zulhijjah. Jadi setahun lepas tu adalah pada bulan Zulkaidah. Sebab itu Nabi tak buat bulan Muharram. Nabi tak bulan Safar. Kalau kita lah cerita kan. Bulan Disember tahun lepas, Disember tu, 31 Disember, kita nak cakap tahun depan tu, esok tahun depan, 1 hari bulan dah kira tahun depan. Tapi mereka punya perjanjian adalah setahun. Bukan tahun depan, setahun selepas perjanjian ni. Jadi sebab itu perjanjian tu bulan Zulhijjah, maka umrah Nabi pada bulan Zulkaidah. Kalau tidak jadi lawak kita lah, lawak yang paling hambar kan. Malam New Year jangan masuk tandas. Nanti masuk keluar tahun depan dia kata kan. Itu lawak yang kita dah dengar pun, lawak dah biasa dah basi dah.
Okay, jangan masuk malam ni. Tandai hati tahun depan baru keluar. Tidur tahun ni, tahun depan baru bangun lah. Itu biasalah. Sebab itu dia punya perjanjian tu adalah dalam tempoh setahun. Okay, Nabi SAW pergi pada bulan Zulkaidah. Dan Nabi tak buat umrah pada bulan Zulhijjah. Okay, ini cerita sikit pasal ibadah umrah ni dengan ibadah haji ni. Kalau ibu-ibu tahu, orang Arab zaman dahulu dia percaya Zulhijjah ni tidak ada ibadah umrah. Zulhijjah tidak ada ibadah umrah. Yang ada adalah ibadah haji sahaja. Zulhijjah tak ada ibadah umrah, yang ada ibadah haji. Sedangkan ibadah umrah ni dia tidak ada had. Dia tidak ada tempoh, dia boleh buat bila-bila pun. Tapi orang Arab zaman dahulu dia kata Zulhijjah hanya untuk haji saja, tidak ada ibadah umrah. Sebab itulah Nabi SAW masa Nabi buat Hajjatul Wada', Nabi SAW telah melakukan haji jenis, siapa ibu boleh teka? Nabi buat haji ifrad ke, haji kiran ke, haji tamattu'? Nabi buat haji mana? Haji kiran ke, haji ifrad ke, haji tamattu'? Ada 3 jenis haji kan? Nabi buat haji mana? Nabi SAW telah melaksanakan haji, dia kata tamattu', ifrad, Kiran. dia ada kiran. Semua jawab dah. Okey, kalau ifrad tu sebab apa? Kalau tamattu' sebab apa? Sebab kiran apa? Okey, kita jawab esok lah kan. Tamattu tu kita pergi, kita kena kena bayar dam. Masya-Allah. Saya jawab esok lah. Jawab esok nak. Jawab esok. Oh, sabar je Ustaz. Ustaz jelaskan Ustaz. Tak boleh nanti fikir banyak. Saya kena cari pula. Kita jawab esok lah. Jawapannya adalah Nabi SAW buat haji kiran. Bukan haji ifrad, bukan haji tamattu'. Nabi buat haji kiran. Okay. Kenapa Nabi buat haji kiran? Sebab masa Nabi sampai ke Zulhulaifah, Jibril datang kepada Nabi, maklumkan kepada Nabi berniat haji dan juga umrah. So buat kiran tu, kalau orang Melayu sebut qarin kan, qarin ni dia ada pendamping dia. Jadi kiran tu maksudnya dia berkembar. Haji dengan umrah tu dia kena buat serentak. Jadi kenapa Allah Ta'ala perintah Nabi buat haji kiran ni? Sebabnya menafikan tanggapan orang Quraisy yang percaya haji ni hanya pada Zulhijjah saja, tak boleh buat umrah. Umrah hanya sampai Zulkaidah, nanti sambung Muharram. Zulhijjah tak boleh buat umrah. Jadi Nabi ni tunjuk pada kita, tidak. Pada bulan Zulhijjah, umrah pun boleh buat. Sebab itu Nabi berniat untuk buat haji dan juga umrah. Namanya adalah kiran. Okey, manakala ifrad dan tamattu' esoklah saya sambung. Okey, ifrad dan tamattu' esok saya sambung. Kita sentuh sikit je sebelum kita masuk perang Khaybar, iaitu macam mana terjadinya adanya peristiwa haji ifrad dan haji tamattu'. Sebab orang Malaysia buat haji tamattu', dia tak buat haji macam Nabi, haji kiran. Sebab apa? Yang itu yang kita nak buat. Nak tahulah sebab Nabi pergi haji sekali je. Tapi kita pula ada 3 jenis haji. Kalau Nabi buat kiran, ifrad datang mana pula? Tamattu' datang mana pula? Okay, right? Nanti saya akan sampaikan pada esok, insya-Allah. Okay, insya-Allah. Apa ni? Baik, sabar je lah ya. Kenapa? Itu nanti nak explain tu. Kenapa Malaysia suruh buat tamattu'? Kan? Kenapa tak suruh buat kiran macam Nabi? Yang tu kita nak bincang esok ni. Kalau saya bagi tahu hari ni, esok semua tak datang. Jadi kena bagi tahu esok. Biar sebab esok datang. Okey. Baik. Allah. Saya serahkan lagi kepada moderator, silakan Puan. Baik. Alhamdulillah. Nak buka soalan lagi ke tak ya Ustaz? Kalau buka soalan nanti disuruh saya jawab. Tak payah. Okey, baik. Okey, sabar-sabar ya para jemaah. Esok kita dengar jawapan Ustaz, insya-Allah. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. InsyaAllah. Kalau ikut perang Ustaz memang tak pernah cukup lah. Memang rasa nak lagi. Tak apalah, insyaAllah. Kita sabar menunggu esok ya, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Sebelum untuk majlis kan, saya buat sedikit bahan kuliah hari ini Ustaz. Pukul 2 petang tahsin Al-Quran bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Helen Sukma Indah. 5.15 petang kuliah asar bersama Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh. 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran.
Pada pukul 9.15 malam kuliah Isyak bersama Al-Farid Ustaz Dr. Abdul Rahman bin Mahmud dengan Tajdid Iman. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Yang ini saya mewakili Gemenur Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu datang dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai penutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Farid Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.